Betul kan kalau saya silap, nampaknya bagi diorang Southeast Asia ialah Singapore. Ya, betul. Hai, Assalamualaikum dan saya Fizaruddin dan bersama saya Nazrin. kembali lagi kepada segmen menuju 2021 dan hari ini saya akan bincangkan topik yang kami rasakan agak meletup tahun depan, iaitu perang konsol. Konsol yang kami masukkan ialah PlayStation 5 dan juga Xbox Series X. Dan tak macam sebelum-sebelum tahun yang ni, mereka terus lancarkan 4 model. Iaitu ada 2 model untuk PlayStation 5 dan 2 lagi model untuk Xbox. Kedua-duanya menawarkan pilihan storan sahaja dan satu lagi storan dan juga pemacu drive optical. Jadi memandangkan kita sekarang semasa rakaman ini dilakukan, iaitu tinggal sehari lagi sebelum pelancaran kedua-dua konsol dalam bersyarikat, dan kita akan membincangkan apa akan jadi pada tahun 2021 dan penting sekali macam biasa kita ada konteks dekat Malaysia. Jadi Nazrin, antara dua-dua konsol ni manakah yang menarik dan mengapa? Mana yang menarik? Jadi kalau nak diikutkan pada kedua-dua konsol dari segi spesifikasi, dua-duanya lebih kurang sama. Cuma perbezaannya ada sikit daripada segi storan dan juga jenis storan yang digunakan. Tapi kalau nak dicakapkan mana satu konsol yang lebih menarik bagi saya, pada pendapat saya, ialah konsol daripada Microsoft, iaitu Xbox Series X. Kerana walaupun kita dah tahu sekarang Xbox Series X dan juga Series S mempunyai spesifikasi dari segi penggunaan chip grafik dan juga chip pemprosesan yang berbeza, kedua-dua konsol ini mampu menyokong backward compatibility untuk permainan daripada siri Xbox yang pertama, Xbox 360 dan juga Xbox One. Ya, bukan typo, memang Xbox asal yang gemuk warna hitam tu dia support, tapi tak 100% kan, tapi ada. Ada sama sokongan. Equivalent dia macam masih lagi menyokong PlayStation 1 yang dah umur 25 tahun. Crazy. Jadi bagi saya itu, tapi sayangnya macam kita dah sedia maklum, Microsoft memang tak akan membawa masuk konsol Xbox mereka ke pasaran Malaysia. Ini memang daripada dulu sehinggalah sekarang mereka cakap kita orang tak akan bawa masuk. Tak bawa masuk. Sebab dia kenapa? Tak tahu. Pasal secara teknikalnya Microsoft memang dah ada ekosistem untuk pasaran tempatan. Technically kalau nak cakap Windows 10 semua boleh beli, Microsoft Office 365 officially support, ada local pricing semua. Ya, betul. Xbox Game Pass pun secara teknikalnya dah ada pasaran dalam ringgit Malaysia. Dan kalau kita lihat dalam Microsoft Store nak beli game, dalam Microsoft Store pun ada juga yang first party games yang dah pun mendapat tanda harga tempatan. Jadi keputusan Microsoft untuk tidak membawa masuk konsol ini untuk mengembangkan dia punya modus operandi, dia punya operations portfolio dia untuk ke pasaran Asia Tenggara ni, sehingga sekarang sangat aneh. Tak tahu kenapa diorang tak nak expand ke. Betul kan kalau saya silap, nampaknya bagi diorang Southeast Asia ialah Singapore. Ya, betul. Jadi Singapore saja. Dan sebenarnya kesilapan ini kita nampak tahun ni juga berlaku dengan Sony. Apabila kita tengok sekarang, kalau tengok kat rantau Asia Tenggara, hanya ada pre-order dan juga release date dekat Singapore saja. Dan kalau anda ada bajet Axis dan juga aman, nampaknya ramai peminat-peminat setia PlayStation yang cukup tidak berpuas hati dengan tindakan Sony untuk tahun ni memang total silence. Dan kami dah cuba dapatkan maklumat daripada pihak Sony Malaysia tentang kalau boleh bagi hint ke anything aku cakap tak ada apa-apa. anything yang kata off the record pun tak ada. Pendek kata memang tak tahu langsung dan kami memang betul-betul tak tahu. Dan pasal kalau Nazrin kata tadi, Xbox dia punya kekuatan terletak pada dia punya chip. Memang kalau anda tengok on paper dengan kemampuan 12 teraflop pada Series X dan dibandingkan dengan PS5 hanya 10 teraflop, kelihatan macam ada power discrepancy kat sini. Tapi saya lihat apa yang Sony lakukan adalah sedikit berbeza. Ialah mereka menawarkan sesuatu yang betul-betul next gen. Di mana kalau kita Xbox, dia hanya kata okey, kita akan bagi 4K 60 dengan ray trace. Yang sebenarnya bukanlah next gen sangat jika kita bandingkan dengan apa yang ditawarkan pada PC. Jadi PlayStation dia kata okey, kita tak boleh dan memang tak pernah dapat mengalahkan raw power PC. Jadi untuk menang console war ni, dia kata okey, kita bagi something different, iaitu pengawal DualSense yang ada haptic feedback. Dan kalau anda, saya yakin anda semua dah tengok semua early previews yang dah diadakan oleh media-media lain, dan dia cakap benda yang membezakan antara Series X dengan PlayStation 5 terletak pada alat kawalan jauh. Dan saya sebenarnya kita pun tak dapat nak rasa lagi, tapi saya dah pernah rasa orang punya Nintendo Switch yang ada juga dia punya
dia punya own 3D, dia panggil apa? 3D touch. 3D touch haptic dia yang satu, jadi dia mengembangkan lagi. Dan kalau anda ingat sebenarnya pada PlayStation asal dia mengenalkan DualShock yang generasi pertama, every generation ada perkembangan dibandingkan generasi. Jadi ini adalah benda yang saya nak, pasal saya tengok macam menarik di mana kalau kita bergerak di atas pasir, kita boleh rasa benar-benar macam kata pasir atau besi. Jadi ini adalah orang kata a totally different take dari apa yang dilakukan oleh Xbox yang memang total power. Jadi kita dah cakap kebaikan, advantage. Apa pula disadvantage-nya pada Xbox jika kita nak tengokkan pada PlayStation? Keburukan pada PlayStation? Xbox. So, kekurangan kita akan bincang kekurangan kedua-dua konsol. Kekurangan untuk kedua-dua konsol ialah basically untuk PlayStation ialah sokongan game permainan yang hanya limited kepada siri PlayStation 4, which is fine. Pasal bagi saya untuk PlayStation lebih banyak game eksklusif di siri PlayStation yang lebih menarik berbanding dengan pada siri Xbox. Pasal kalau di siri Xbox memang banyak game best, tapi secara teknikalnya anda sudah pun boleh memainkan kebanyakan game-game tersebut pada PC yang memang dia sedia ada kan. Cuma bagi saya kekurangan daripada segi untuk Microsoft pula ialah sokongan tempatan. Ini memang kita dah bincangkan tadi, memang dia tak ada sokongan tempatan. Kalau ada masalah, anda boleh create account Microsoft anda sendiri untuk account Xbox untuk digunakan tanpa masalah. Tapi bila ada masalah, katakan Xbox Series X ada Red Ring of Death, masalah Red Ring of Death series, misal kata anda nak pergi kedai pun akan pening kepala pasal macam kita orang tak boleh nak repair benda ni kan. Nak repair pun mungkin kena ganti balik RMA dan sebagainya. Memang option yang saya suka dan anda akan kehilangan konsol tersebut mungkin untuk sekian-sekian lamanya. Bagi siri PlayStation pula, kelemahan mereka tertera paling teruk sekali dari segi storan. Betul, storage yang digunakan pada PlayStation 5 adalah lebih pantas berbanding dengan Xbox Series X. Tapi satu isu yang paling besar ialah storage pada PS5 hanya terhad kepada 667GB. Sangat spesifik. Sangat spesifik. 667GB yang boleh digunakan. So memang betul secara teknikalnya konsol tersebut mempunyai storage tak silap saya 800 lebih GB, tapi yang boleh digunakan hanya 667. Dan di mana kita sedia maklum bahawa permainan-permainan AAA khususnya sekarang ni storage dia at the very least kena makan sekurang-kurangnya 100GB ke 150GB. Jadi katakan macam anda muat turun Call of Duty yang terbaru yang Cold War tu kan, dia kata storage 150GB. Macam okey lah, saya boleh main satu game ni dengan mungkin satu atau dua game-game yang lain dan mungkin game-game indie yang lebih kecil. Itu saja. Dan nampak kena sistem yang kata smart switch jadi redundant. And the worst part is that yang paling teruknya ialah buat masa ini Sony masih lagi mengatakan bahawa pada pelancaran kalau anda nak extend storage yang ada, biasa ada slot pengembangan di dalam konsol tersebut, tetapi dia tidak akan disokong pada hari pertama. Dia akan eventually keluar dengan update di mana anda boleh muatkan satu lagi storage PCIe SSD NVMe ke dalam storage ke dalam PS5 tu. Tetapi seperti cakap tadi, pada hari pertama ia tidak akan hadir. Malah kalau nak mainkan game PlayStation 4 pula, anda boleh menggunakan storan luaran. Tapi again ini hanya terhad kepada penyimpanan storan untuk game PlayStation 4. Katakan anda nak simpan game PlayStation 5 pula, ia masih lagi tidak boleh digunakan kerana interface USB yang digunakan pada PlayStation 5 tu tak cukup pantas untuk menghantar data ke dalam konsol untuk diproses untuk menggerakkan permainan PlayStation 5. Jadi buat masa ni kalau katakan anda nak store saja pun game tu, buat masa ni tidak boleh lagi. Tetapi pasal Sony baru saja mengeluarkan satu laman FAQ yang sangat banyak, yang sangat padat dengan maklumat. Mereka mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang mereka akan lihat di masa hadapan, di mana mereka akan menyokong penyimpanan permainan. Bukan menyimpan saja, bukan akses game daripada konsol, menyimpan saja fail-fail permainan yang besar tersebut ke dalam storan luaran supaya ia boleh dimuatkan ke dalam konsol dengan lebih mudah. Itu bagi saya kelemahan yang paling ketara, itulah satu yang ada pada PlayStation 5 buat masa ni. Kalau saya pula, saya rasa kekurangan pada PlayStation 5 terletak pada, saya rasa sekarang the next big thing dalam gaming iaitu penstreaman. Macam kita tengok Xbox Game Pass dengan pelbagai permainan percuma
dengan kalau tak silap saya ada lebih 100 permainan yang boleh di stream. Saya tahu kat Malaysia tak ada benda tu lagi. Tapi kalau nak bayangkan, saya yakin dalam masa one generation, kalau kata satu generation 6 ke 7 tahun, benda tu akan explode. Pasal kita tengok Stadia dah gagal untuk benda tu. Kemudian kata Facebook pun dah buat dia punya own streaming services. Dan Amazon pun dah ada. Macam this is the next big thing, di mana macam kita tahu hardware bukan lagi benda yang akan jadi big untuk gaming. Dan seperti kita lihat sebenarnya permainan mudah alih pada telefon pintar sebenarnya adalah market yang lebih besar dan lebih cepat dia berkembang. Dan adalah orang kata it will be remiss untuk Sony dan juga Xbox untuk kekal kata okay, korang masih lagi kena beli, you need a hardware. Dan mereka sebenarnya kalau kita ingat, Sony dah lama ada dengan Gaikai, dia beli Gaikai kan, patut ada PlayStation Now. Last generation tak jadi pasal masih lagi limited kepada Amerika Syarikat dan Jepun saja. Dan benda ni sepatut dikembangkan pasal macam Nazrin cakap tadi, kita dah mula nampak ada pain point sekarang di mana memang 1TB dulu nampak macam besar. Sama juga kalau anda ingat 10 tahun yang lalu 8GB pada telefon dianggap macam wow, sekarang macam 8. 128 pun dah anggap kelakar. Jadi 1TB yang hanya segenerasi yang dahulu dianggap macam oh kita boleh insert at least 10 game. Sekarang kalau dapat 3 macam jadi itulah saya rasa kelemahannya ialah future untuk PlayStation sebenarnya adalah sedikit kelam jika dibandingkan apa yang game plan yang ada pada Xbox. Dan sekali lagi backward compare pada PlayStation hanya untuk PlayStation 4 game saja. Sedangkan pada Xbox Series X anda boleh main all the way back semua katalog yang ada pada Xbox asal. Jadi kita nak round up sekejap. Jadi jika anda sekarang hari ni tiba-tiba Microsoft dengan Sony keluarkan press release cakap okay, kita akan support Malaysian market. Mana yang anda akan beli dan which model daripada empat-empat yang ditawarkan oleh kedua-dua syarikat? Bagi saya, pasal saya memang dah lama fanboy Sony, saya akan ke PlayStation. Pasal saya dah tahu dia punya eksklusif yang akan tiba pada konsol-konsol tersebut adalah semua eksklusif yang memang saya akan main. Saya akan mengambil version yang ada physical disc Blu-ray pasal again storage dalaman untuk PlayStation bukanlah besar sangat dan buat masa ini masih tak ada lagi plan untuk menyokong storage eksternal. Tak macam Microsoft yang memang daripada day one dah ada support khusus. Kita kata okay, kita faham storage tak cukup pada konsol kita, nah kita bagi this option untuk anda tambahkan storage jika anda nak download semua permainan-permainan dalam library anda. Tapi itulah pilihan saya ialah Sony dan juga saya akan dapatkan PlayStation 5 yang model asal dia. Dan saya kalau anda tak percaya, saya sebenarnya akhirnya macam terasa nak pergi ke tim Microsoft. Sebab dia pasal saya sukakan raw power. Saya sebenarnya seorang ex-PC gamer yang dah orang kata dah menyimpang pergi ke konsol peasant kan. Tapi saya nak kembali semula dan saya rasakan daripada apa yang saya lihat, saya sebenarnya mungkin lebih menyukai apakah katalog yang ada. Dan sebagai orang yang tak pernah memiliki sebarang Xbox, kebarangkalian untuk main semua game. Macam for example, saya suka main GTA 4 yang saya punya PlayStation dah tak boleh main, dia semua dah hilang. Saya boleh download GTA 4, main dekat Series X pada kadar 60 frame per second dan sokongan 4K. Bagi saya tu mind blown. Tambah lagi kalau saya nak go back lagi, saya nak main Tekken 3 ke apa yang lama-lama yang ada kat 360 dengan Xbox, semuanya ada. Termasuk macam ada ingat Halo yang asal semua boleh main. Jadi bagi saya orang yang tak pernah ada Xbox, ini adalah the goodest option terbaik untuk main ke semua yang saya tak pernah sentuh dan akhirnya memahami kenapa dekat Amerika Syarikat once upon a time memang Xbox king of the hill dan Sony terpaksa tunduk. Baik, ini saja untuk kami kali ini untuk sembang menuju 2021. Diharap anda mempelajari banyak benda dan jika anda mungkin ada pendapat anda sendiri, sila tinggalkan di bawah. Saya Hafiz Harudin. Saya Nazrin. Jumpa anda di sembang menuju 2021 seterusnya. Bye-bye.